ini, kita menganggap pokok hidup sendiri, saling bersaing untuk mendapatkan sumber air, nutrien dan cahaya matahari. Pokok yang lemah pula akan terbiar dan mati. Penemuan saintifik mendapati kenyataan ini tidak benar sama sekali. Malah, pokok saling bergantung antara satu sama lain untuk hidup. Kajian mendapati spesies pokok yang sama hidup dalam kelompok dan pada masa yang sama hubungan baik dijalinkan dengan pokok dari spesies lain. Kebanyakan masa komunikasi pokok berlaku komunikasi antara pokok sering digelar sebagai World Wide Web. Pokok saling berhubungan melalui jaringan kulit bawah tanah yang ada di bahagian akar. Ia dikenali sebagai jaringan mycorrhizal. Hujung akar pokok yang halus bergabung dengan filamen kulit mewujudkan hubungan simbiosis. Kulit tidak dapat melakukan fotosintesis kerana tiada sumber cahaya matahari dan klorofil. Melalui hubungan ini, kulit dapat sumber glukosa dari pokok hasil fotosintesis, manakala pokok mendapat nutrien mineral yang dibawa oleh kulit. Pokok bukan sahaja menggunakan jaringan ini untuk berkongsi nutrien dan air, malah ia juga digunakan untuk berkongsi maklumat. Pokok memberi isyarat bahaya seperti kemarau, serangga-serangga atau penyakit melalui akar. Apabila isyarat diterima, pokok berhampiran akan mula bertindak untuk mempertahankan diri. Bagi anak pokok yang membesar di hutan, jaringan ini merupakan tunjang utama bagi kelangsungan hidup. Anak pokok yang lebih kecil sukar untuk mendapatkan cahaya matahari dan nutrien penting. Ia bergantung kepada jaringan ibu pokok yang lebih tua untuk mendapatkan nutrien supaya dapat membesar dengan sihat. Ibu pokok juga melindungi anak pokok daripada serangan luar dan penyakit. Apabila ibu pokok mati atau ditebang, hidup anak pokok juga turut terjejas. Ibu pokok juga membantu hutan untuk menyesuaikan diri dalam perubahan cuaca kerana sudah hidup lebih lama berbanding pokok lain. Pokok yang hidup bertahun-tahun sudah melalui pelbagai perubahan cuaca dan persekitaran. Kebolehan untuk bertahan dalam pelbagai perubahan cuaca dikembangkan dalam DNA ibu pokok melalui mutasi. DNA ini pula diturunkan kepada generasi baru agar dapat bertahan dalam cuaca yang tak menentu. Evolusi bertahun-tahun mencetuskan hubungan sihat antara pokok melalui jaringan akar dan isyarat hormon tumbuhan. Ibarat melawan hukum alam, pokok tidak lagi hidup dalam persaingan dan membiarkan pokok lemah untuk mati. Malah saling membantu dalam satu sistem hutan yang stabil. Dengan cara ini, pokok dapat hidup lebih lama, membiak lebih banyak dan hidup dengan lebih sihat. Walaupun pokok saling memerlukan dan mempertahankan antara satu sama lain untuk kelangsungan hidup, kita perlu bertanggungjawab dalam memastikan hutan berada dalam keadaan baik. Peranan hutan sebagai penyimpan karbon adalah penting bagi mengawal perubahan cuaca. Penebangan hutan yang berleluasa bukan sahaja menyumbang kepada pemanasan global, namun turut menjejaskan habitat serta mengancam spesies flora dan fauna. Penemuan dalam komunikasi antara pokok ini memberi kita fahaman yang lebih baik tentang bagaimana hutan berfungsi sebagai satu sistem yang saling bergantung. Penebangan hutan perlu dikawal, pokok yang lebih tua mesti dipelihara dan kepelbagaian spesies hutan perlu dikekalkan.